Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini cikgu nak sambung ajar. Okay, redox yang seterusnya adalah redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Okay, jadi kalau kita tengok susunan radas dia, okay, susunan radas dia macam ni. Okay, macam ni. Okay, apa yang awak perlukan dalam, okay, kita nak kaji tentang redox dan pemindahan elektron bersejarak, yang kita perlukan adalah, okay, satu tiub ni. Tiub ni dipanggil tiub U. Okey, sebab dia bentuk U, kita panggil tiub U. Kemudian dalam pemindahan elektron bersejaraknya, awak perlukan dua larutan. Okey, dua jenis larutan yang berbeza. Okey, sebelum tu, okey, nampak ni? Okey, yang ni ada dua ni, dua kita kata dua rod yang kita cikgu celupkan pada dua larutan ni. Ini adalah kita guna elektrod karbon. Okey, elektrod karbon. Kalau awak tengok ni, okay, dia punya susunan ni hampir macam elektrolisis kan, ataupun sel kimia. Okay, tapi kalau dia lebih hampir kepada sel kimia lah, sebab kalau elektrolisis ada bateri, sedangkan ni tak ada bateri. Dia hampir sama dengan sel kimia. Okay, dia punya function dia pun sama macam sel kimia, iaitu untuk menghasilkan arus elektrik. Dia sama macam sel kimia. Cuma beza pada sel kimia, kalau sel kimia dia guna dua kepingan logam berbeza, tapi pemindahan elektron pada satu jarak ni dia menggunakan elektrod karbon. Jadi macam mana arus elektrik boleh terhasil? Okey, jadi di sini dua karbon kita celup, nanti kejap lagi cikgu terangkan. Kemudian dua elektrod karbon ni kita sambungkan dengan galvanometer. Ini dipanggil galvanometer. Okey, kalau nak guna voltmeter pun boleh juga, tapi galvanometer ni beza dengan voltmeter, dia boleh kesan arus elektrik yang kecil. Okey. Okey, kemudian dua ni, dalam tiub U ni, mula-mula sekali awak masukkan satu larutan ni, iaitu asid sulfurik cair. Apa guna asid sulfurik cair nanti cikgu akan terangkan. Kemudian bila dah letak asid sulfurik cair dalam lebih kurang separuh macam ni, satu lengan tiub U ni awak letakkan ejen penurunan. Satu larutan ejen penurunan. So kita tahu ejen penurunan ni dia akan mengalami pengoksidaan. So dari segi elektron, sebab kita nak kaji tentang pengaliran elektron kan, dari segi elektron, kalau pengoksidaan ni, ejen penurunan ni ataupun larutan yang kita guna ni, dia mesti melepaskan elektron. Sebaliknya, bila ada pengoksidaan, bila ada ejen penurunan, mesti ada ejen pengoksidaan. So satu lengan lagi awak masukkan larutan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. So kalau pengoksidaan, automatik dia akan mengalami penurunan. Dari segi elektron pula, pemindahan elektron, dia akan terima elektron. So secara ringkasnya, larutan yang bertindak sebagai ejen penurunan ni, dia akan lepaskan elektron. So elektron tadi dia akan lepaskan melalui litar luar, dan diterima oleh ejen pengoksidaan yang mengalami penurunan. Sekali lagi, ejen penurunan mengalami pengoksidaan, dia akan lepaskan elektron melalui litar luar, kemudian diterima oleh ejen pengoksidaan yang mengalami penurunan, dia akan terima elektron. Maka di sini akan berlakunya pengaliran elektron dan arus elektrik terhasil. So pemerhatian nanti awak akan tengok jarum galvanometer akan terpesong. Terpesonglah dari mana ke mana, kita tengok daripada ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Berbalik kepada tadi, apa fungsi asid sulfurik cair ni? Ingat lagi tak dalam sel kimia kita belajar dulu? Ingat lagi tak titian garam? Ingat titian garam So asid sulfurik cair ni fungsi dia sebagai titian garam, ataupun apa fungsi titian garam kalau ingat lagi? Dia membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Dia membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dengan tujuan untuk melengkapkan litar. Sekarang ni, apa contoh-contoh larutan yang boleh bertindak sebagai ejen penurunan dan ejen pengoksidaan? Cikgu akan tunjuk antara larutan yang kita boleh guna sebagai ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Cikgu buat dalam bentuk jadual lah, senang nanti awak tengok. Ejen penurunan. Ni contoh ejen penurunan, dan juga cikgu bagi satu lagi contoh ejen pengoksidaan. Okey, sebelum tu cikgu ni
Kita tengok baliklah apa proses yang berlaku pada ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, cuba padam balik garisan ni. Okey, ejen penurunan sekali lagi dia mengalami pengoksidaan. Okey, dia mengalami pengoksidaan dengan cara lepaskan elektron. Manakala ejen pengoksidaan ni dia mengalami penurunan dengan cara dia terima elektron. Okey, apa contoh-contoh ejen pengoksidaan penurunan? Contoh pertama kita boleh guna larutan ferrum 2 sulfat. Ingat lagi kita dah belajar sebelum ni pertukaran ion ferrum 2 pada ferrum 3 Ini ion ferrum 2 sulfat. Warna dia adalah larutan yang berwarna hijau. So kalau kita pecahkan dia akan jadi Fe2+ dengan SO4 2-. So ingat kalau nampak ion sulfat ni cancel siap-siap. Sebab dia takkan terlibat dalam redox. So yang akan terlibat adalah ion ferrum 2. Ion ferrum 2 warna hijau. Dia akan jadi apa nanti? Kita akan tengok contoh nanti. Yang kedua. Kalau tak nak guna ion ferrum 2 sulfat, kita boleh juga guna ion ataupun larutan ferrum 2 klorida. Ni pun sama jugalah. Bila kita pecahkan dia akan jadi Fe2+ dengan Cl-. So kita cancel. Kalau nampak ferrum 2 je, dia akan terlibat dalam redox. So klorida tak terlibat. So warna dia pun sama, berwarna hijau. Kalau tak nak guna ferrum 2 klorida, yang ketiga kita boleh guna larutan kalium iodida. Larutan kalium iodida. Bila kita pecahkan, dia akan jadi K+ dengan I-. So bila nampak K+, cancel. K+ ke ataupun natrium iodida, ion natrium ke, yang kita guna adalah iodida. So kalium iodida ni cikgu dah cakap dah, kalau ada ion halida ingat lagi iodida ke klorida ke bromida, dia adalah larutan yang tidak berwarna. So perubahan dia nanti kita akan tengok apa perubahan dia. Kalau tak nak juga yang kalium iodida, kita boleh guna yang seterusnya adalah larutan kalium klorida. Bila kita pecah dia akan jadi K+ dengan Cl-. Pun sama. Kalau nampak K+ ke Na+ ke, cancel. Sebab ion kalium dan ion natrium dia tak terlibat dalam redox. So yang terlibat adalah Cl-. So macam biasa dia pun sama macam kalium iodida, dia adalah larutan halida. So dia tak ada warna. Ini antara larutan-larutan yang kita boleh guna sebagai ejen penurunan, di mana dia akan lepaskan elektron. Seterusnya kita tengok pula ejen pengoksidaan. Apa contoh-contoh ejen pengoksidaan? Yang pertama, yang paling mudah kita selalu gunalah air klorin. Sebab air klorin ni dia halogen kan, halogen dia mudah nak terima elektron. So air klorin yang kita dah belajar sebelum ni adalah dia berwarna kuning kehijauan. Ini air klorin. Kalau tak nak guna air klorin, yang kedua kita guna air bromin. Pun sama. Dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat sebab dia halogen, dia mudah terima elektron membentuk ion bromida. So air bromin berwarna perang. Ini warna biasa dalam larutan aqueous. Kalau tak nak pula juga, yang ketiga kita boleh guna larutan ferrum 3 sulfat. Ferrum 3 sulfat. Ini bila kita pecahkan dia akan jadi Fe3+ dengan SO4 2-. Macam tadi nampak sulfat, cancel. So yang akan terlibat adalah ferrum 3. So ferrum 3 ingat lagi warna apa? Dia berwarna perang. Larutan yang berwarna perang. Kalau tak nak ferrum 3 sulfat, boleh juga guna ferrum 3 klorida. Yang keempat adalah larutan kalium manganat 7 berasid. Kalium manganat 7 berasid. So bila kita pecahkan dia akan jadi K+ dengan MnO4-. Tambah lagi H+. Mana datang H+? Daripada asid. H+ ni daripada asid. So bila nampak K+, cancel. Yang akan terlibat adalah ion manganat 7 ni. So kalium manganat 7 ni dah tahu kan warna dia adalah warna ungu. Perubahan dia kalau lepas redox nanti apa perubahan warna dia kita tengok nantilah. Dan yang kelima, kalau tak nak guna yang lain tu, kita boleh guna larutan kalium dikromat 6 berasid.
So ingat kalau ada asid dia mesti ada H+. So bila kita pecahkan dia akan jadi K plus dengan Cr2O7 2 minus dan ada H+. Mana datang H+ ni? Daripada asid. So nampak K+, kita cancel. Dia tak terlibat dengan redox. So warna dia kalau nak tahu, kalium dikromat 6 berasid ni dia adalah berwarna jingga. Okey. Ini antara contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang kita boleh gunakan dalam tindak balas redox bagi pemindahan elektron pada satu jarak.